Okay, so untuk video kali ni saya nak tunjukkan contoh soalan yang mungkin ditanya. Okay, so tengok dia kata calculate the enthalpy of formation. Okay, calculate enthalpy of formation of ethene. Okay, so sebelum ni awak dah belajar, awak ada 3 method untuk kiraan Hess's law kan. Algebraic method, energy cycle method dan juga formula method. So untuk soalan sekarang ni, okay, cuba tengok information given. Dia bagi enthalpy of formation CO2. Okay, enthalpy formation H2O dan enthalpy combustion C2H2. Jadi, untuk information given, dia tak bagi ke semua dalam bentuk formation. Dia ada satu combustion. Jadi, formula method tidak boleh digunakan untuk soalan ni. Okey, sebabnya untuk formula method, kesemua given enthalpy mesti dalam bentuk enthalpy formation. Okey, so soalan yang macam ni, awak cuma boleh guna sama ada algebraic method ataupun energy cycle method. Okey, so saya akan tunjuk kedua-dua cara. Okey, yang mana dua cara tapi jawapannya akan sama. Alright, okay, so macam yang saya kata sebelum ni, okay, untuk jawab soalan Hess's law, dia mesti ada target equation dan juga help equation. Okay, so saya akan form setiap satu. First, kita akan buat dulu target kita. So, untuk target equation, dia minta enthalpy formation untuk ethene. Betul tak? So, kalau formation for ethene, okay, so apa yang kita akan buat? Okay, buat dulu dia punya target equation. Okay, ethene terhasil daripada apa? Okay, C2H2 gas. Okay, dia dihasilkan daripada carbon solid. Okay, tambah dengan H2 gas. Okay, so ni adalah target kita. Okay, so make sure target equation kita dah balance. So carbon ada 2 carbon, hydrogen ada 2, settle. Okay, so this is our target equation. Okay, so next kita kena buat help equation. Okay, untuk help equation, okay, so awak ada 3 help equation sekarang ni yang awak kena buat. Okay, first sekali adalah formation CO2. Okay, so untuk buat formation CO2, so awak ada CO2 sebagai awak punya produk. Okay, dia datang daripada mana? Sebabkan dia enthalpy formation, so carbon solid plus dengan O2 gas. Dan equation dah balance, settle. So enthalpy dia berapa? Enthalpy formation CO2 sama dengan negative 394. Okay, so next kita akan buat formation H2O pula. So H2O datang daripada hydrogen gas tambah dengan O2 gas. Okay, dapatlah H2O. Okay, H2O liquid. Okay, so make sure equation dia balance. Disebabkan dia adalah enthalpy formation, jadi kita kena buat 1/2 dekat O2. Okay, sudah balance equation. So enthalpy formation untuk H2O adalah negative 286. Okay, so yang ketiga adalah combustion C2H2. Okay, so C2H2 gas. Okay, bila mana dia buat combustion, dia plus dengan O2 gas, dia akan menghasilkan hydrocarbon, akan hasilkan CO2 plus H2O. Okay, gas dan liquid. Okay, gas dan liquid. So delta H combustion adalah negative 1300. Okay, so sekarang ni equation kita belum balance. So make sure C2H2 mesti 1 more. So awak akan ada, bila kita bandingkan dia, akan ada 2CO2, 1H2O dan juga 5/2 O2. Okay, so ini adalah ketiga-tiga help equation kita. Okay, so help equation dah ada. Okay, so first sekarang ni saya nak tunjukkan macam mana awak nak buat menggunakan algebraic method. So untuk algebraic method, macam yang saya kata, okay, kita akan tukar help equation kepada target equation. Okay, so first target kita adalah 2 carbon. So kita akan cari equation mana yang ada carbon. Okay, the first one ada carbon kan. Okay, so yang ni kita akan tukar kepada 2 carbon. Okay, so saya akan buat kat sebelah sini. Okay, first saya akan tukar. Okay, 2 carbon. Okay, 2 carbon solid plus dengan 2 O2 gas menghasilkan 2 CO2 gas. Okay, so disebabkan kita times 2.
Okay, so entapi pun kena times 2 juga. So delta H, saya buat atas ni sebab tak cukup tempat. Formation equal to negative 394 times 2. Okay, so tu yang pertama lah, sebab overall mesti times 2 sebab nak sama dengan target. Okay, untuk hidrogen, okay, dia sebelah reaktan. Yang ni pun dekat sebelah reaktan. Okay, dia 1, yang ni pun 1. So, kita salin balik sahaja. So, tak perlu tukar apa-apa. So, maksudnya dekat sini, dia tak semestinya help equation tu kena tukar. Kadang-kadang kita terus ambil je. Okay, so awak ada H2 gas plus dengan 1/2 O2 gas. Okay, menghasilkan H2O liquid. Okay, kita ambil enthalpy of formation dia equal to negative 286. Ambil terus je sebab tak ubah apa-apa. Alright, so next adalah C2H2. Okay, disebabkan C2H2 kita sepatutnya berada dekat sebelah produk. So, equation kita ni kena reverse lah. So, bila mana kita nak reverse kat equation kita, sign enthalpy kena tukar daripada negatif kepada positif. Jadi, awak ada 2CO2. Okay, gas tambah dengan 2H2O. Okay, 1H2O je. Kita tak tukar apa-apa kat sini. H2O. Okay, liquid. Okay, produce C2H2 gas tambah dengan 5/2 O2 gas. Alright, dan enthalpy yang kita ada, delta H combustion adalah positif 1300. Okey, so sekarang ni adalah masa untuk awak cancellation. Okey, so cuba tengok apa yang kita boleh cancel out. Okey, same side kita akan tambah, different side kita akan tolak. So kita ada 2O2, 1/2 O2. So kita tambah je dekat sini. Okey, 2 plus 1/2 O2. Okey, dapat 5/2. Ni ada 5/2 juga. Okey, so kita cancel. Yang ni pun akan cancel. CO2, 2CO2, 2CO2 cancel. H2O produk, H2O reactant akan cancel. So, apa yang tinggal adalah carbon, hydrogen dan C2H2 gas. Okay, so inilah hasil selepas awak cancel out the help equation. So, ini hasil yang awak dapat. H2 gas dihasilkan. Okay, C2H2 gas. So, cuba tengok balik selepas cancellation. Formula equation ni sama tak dengan target kita? So, tengok balik dia adalah sama. Jadi, kita terus samakan semua enthalpy kat tepi ni je. Okey, dan sepatutnya kalau awak cuba buat, awak akan dapat nilai jawapan dia adalah positif. Okey, 226 kJ per mole. Okey, so saya nak minta, okey, apa kata kalau kita buat, okay, kita cuba sama-sama try energy cycle method pula. Okey, kita cuba buat energy cycle method sama-sama. Okey, so target kita, macam ingat balik, target mesti di atas. So target kita 2 carbon, okey, solid, okey, plus dengan H2 gas, okey, produce, okey, C2H2, okey, gas. Dia minta enthalpy formation untuk C2H2. Target di atas. Okey, lepas tu apa? Kita akan ambil help equation kita yang pertama. Cuba tengok dekat bahagian sini, help equation. Kita ada carbon ada 2 kan? So, bila mana carbon ada 2, dekat help ada 1 je, kita kena times 2 dekat help equation ni. Okey, so bila mana awak times 2, dia akan dapat 2 carbon dan 2 CO2 lah. Okey, jadi dia sama macam yang video Hess's Law part 1 tu. Okey, so awak dapat 2, okey, 2 CO2. Okey, 2O2. Okey, gas. Dan enthalpy awak, enthalpy delta H awak adalah, delta H1 awak adalah negative 394 times 2. Okey, so sekarang ni tengok pula yang H2. Tengok dekat help equation kita dekat sebelah. Okey, H2 ini. Okey, target kita 1H2. Dia pun ada 1H2. So, tak perlu ubah apa-apa. Salin balik sahaja. Okey, dia kepada H2O. Okey, liquid. Dan dia tambah dengan 1/2 O2.
Dan nilai dia terus ambil sahaja delta H. Okay, let's say delta H2 bersamaan dengan negatif 286. Nampak? Dan last sekali, okay, kita kena ada equation yang menuju ke arah C2H2. Okay, cuba tengok help equation. C2H2 dekat sebelah reaktan. Sepatutnya kalau ikut target, dia mesti dekat sebelah produk. Jadi kita kena reversekan formula ni, equation ni. Okay, so kalau reverse, entalpi dia kena tukar daripada negatif kepada positif. Okay, apa yang berlaku? Okay, so CO2 tambah H2O pergi kepada C2H2. Okay, C2H2. Okay, dan kita tak tukar apa-apa value pun kat sini. Coefficient number tak tukar. Kita cuma tukar sign sahaja. So, delta H3 kita adalah positif 1300. Okay, so according to the Hess's law, delta H formation bersamaan dengan delta H1 plus delta H2, okay, plus delta H3. So, kalau kita sumkan ke semua yang ada dekat sini, jawapan yang sepatutnya awak dapat adalah positif 226 kg per mole. Okey, boleh faham Dia sama macam penerangan Hess's law saya yang sebelum ni untuk part 1 dan part 2. Cuma sekarang ni untuk video kali ni, okey, saya bagi soalan yang lain sedikit. Okey, yang mana nak tunjuk satu soalan boleh buat dua method ni lah. Okey, dan ini adalah contoh soalan yang awak tak boleh guna formula method. Okey, so dia boleh guna algebraic dan juga any second method sahaja. Boleh faham